Kita nak bersama juga daripada Wani dengan Dr. Nazira Hassan, pencara kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Bidang Pengkajian Sistem Keadilan Jenayah Universiti Kebangsaan Malaysia, turut bersama kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami. Wani Hasrita juga ada untuk bersama-sama mendengarkan sedikitlah perkongsian Doktor. Daripada kes Wani ni, apa yang boleh kita simpulkan berkenaan dengan modus operandi yang dilakukan ni Doktor? Kalau kita lihat pada apa yang dialami oleh Wani Hasrita ni, saudari Wani ni, sebenarnya ini adalah satu taktik yang kita panggil phishing. Yang mana phishing, yang mana sebenarnya kalau dia dah lama sebenarnya berlaku. Okey, yang mana dia dapatkan maklumat peribadi. Ya, terutamanya maklumat akaun bank, nak dapatkan maklumat nombor tag, dan juga ini adalah salah satu. Tapi ada juga teknik phishing yang lain yang mana kadang-kadang kita dapat ada link dihantar menerusi email ataupun link daripada dihantar menerusi WhatsApp ataupun message. So jadi bila kita klik link tu dan kita masukkan maklumat. So ini adalah satu taktik yang mana scammer ni menggunakan sama ada link ataupun menerusi telefon ataupun menerusi message dapatkan maklumat peribadi. So jadi apa yang berlaku dekat Wani Hasrita ni mungkin kerana pengetahuan dia mendalam ataupun dia lebih aware bahawa ini adalah satu teknik penipuan. So sebab dia dah awal-awal dia dah jelas bahawa ini macam suspicious. Tiba-tiba nak minta nombor tag. So dia well aware. So jadi itu yang menyebabkan dia mengambil tindakan, saya tak percaya, saya terus block, saya terus call my bank, tapi mungkin ada setengah orang, so kebanyakan mungkin di luar sana, kita tak tahu teknik ni. Tak tahu teknik ni. Sebab, scammer ni kreatif. Saya rasa licik. Dia gagal teknik ni, dia buat teknik lain. Dia gagal nak dapatkan maklumat, maklumat peribadi, dia gunakan teknik menyamar. Dia pelbagai. So kalau dalam isu Wani Hasrita ni adalah teknik dia nak dapatkan maklumat peribadi. So, Doktor, tadi Doktor kata apa yang berlaku pada Wani itu adalah teknik phishing. Apakah mungkin mengikut kepakaran Doktor sendiri kan, pengetahuan Doktor sendiri berkenaan dengan scam yang ada sekarang. Ini isu global, bukan di Malaysia saja, tapi ini isu global. Kan teknik apa yang kita lihat memang teknik ini menjadi tumpuan scam lah. Sebab tadi phishing kan, kalau Wani Hasrita mungkin dia dah ada pengalaman. Bagi kita yang mungkin baik hati, Allah kesiannya nak bayar PTPTN tersalah dan sebagainya. Apakah teknik yang orang kata teknik yang paling banyak digunakan lah sebenarnya oleh scam ni? Kalau itu bagus sebenarnya soalan tu. Sebenarnya bentuk scam ni banyak. Satu tadi saudari pun ada sebut mengenai penipuan pinjaman. Salah satu teknik juga. Dia wujudkan satu website, dia wujudkan satu iklan bahawa buatlah pinjaman di sini yang meyakinkan. Itu salah satu teknik. Ada salah satu teknik spoofing. Yang mana dia menyamar menjadi seolah-olah pegawai pihak berkuasa ataupun pegawai bank ataupun pegawai LHDN, yang mana ini banyak berlaku. Ini adalah salah satu modus operandi syndicate Macau scam. Yang mana dia telefon kita, dia kata saya ni daripada pihak berkuasa, encik ni ada terlibat dengan pengubahan wang haram. Kalau tidak, encik akan ditangkap. Kalau tak nak ditangkap, tak apa, saya boleh tolong. Mungkin boleh masukkan 20,000 dalam akaun, jadi encik tak akan ditangkap. So jadi mereka yang kalau target dia adalah orang-orang yang vulnerable, contohnya warga emas. So kita senang takut. Panik kan? So kita senang takut dan kita senang untuk terpengaruh. Kalau kita lihat kes scam ni dia bukan 1,000, bukan 2,000. Kes dia 20,000, 78,000, 100,000. Betul. Kalau recently ni kita tengok scam, love scam. Seorang penulis getah rugi 100,000. So you cuba bayangkan bagaimana dia menggunakan teknik untuk memperdaya. Macam mana dia gunakan teknik tu boleh perdaya sampai ratusan ribu sehingga jutaan ringgit. Jadi kebanyakannya berlaku ni dia macam dia pelbagai. Doktor, kita
saya tak tahu lah, tengah tengok sebelah-sebelah ni nampak macam Dr. dan Wani betul-betul berada di rumah sebelah masing-masing. Wani, saya nak tanya satu soalan. Ini berkaitan selepas daripada kejadian tersebut, apa tindakan yang Wani lakukan? Saya percaya kita mesti lebih alert, lebih berwaspada kan? Wani sendiri lakukan apa untuk mengelak daripada berlaku lagi sekali? Itulah tu, apa yang boleh saya mampu buat lakukan adalah kita tukar kita punya password and username yang lagi orang kata tu convincing lah, lagi dan juga yang tak ada kena-mengena dengan hidup kita. Tahu tak, kadang-kadang kan kita letak macam contoh kan, Wani 92 mungkin kan, lah dah tercakap dah. Mungkin tukar sekarang. Mungkin letak password yang lain daripada kehidupan yang tak ada kena-mengena dengan kita. So itu adalah salah satu usaha saya lah. Tapi saya pun rasanya pelik juga, kenapa dia orang boleh dapat, kenapa dia orang boleh akses kita punya bank account, apa yang dia orang boleh, maknanya dari mana dia orang dapat? Macam mana? Dan doktor, kalau boleh saya mencelah dan bertanya sedikit. Silakan. Adakah dengan memberi account bank, nombor account bank kan, sekarang kan memang online punya pembelian kan, kita bagi nombor account kita dekat orang. Adakah itu macam kita membuka jalan dari nombor account tu, dia orang boleh akses ke dalam kita punya account bank? Sebenarnya selagi apa maklumat yang terkait dengan peribadi, tak kira lah nombor tag tu obviously, nombor PIN tu obvious memang tak boleh bagi, dan juga nombor account bank kita, even kita punya IC number pun. So IC number kita, daripada IC number tu macam-macam dia boleh buat. Sebenarnya sepatutnya jawab benda ni mungkin pihak bank sendiri, tetapi memandangkan saya ada sedikit ilmu tentang tu, jadi apa-apa segala maklumat peribadi yang kita rasa itu tidak sepatutnya dikongsi, jangan kongsi. So sekarang ni kita ada hak. Sekarang ni kita perlu tahu bahawa kita ada hak untuk tidak berkongsi segala maklumat. Tidak kira lah yang telefon kita ni adalah orang kata pegawai polis. Dia kata kita akan ditangkap kalau tidak kongsi maklumat sekian-sekian. Kita ada hak untuk kata okey, tak apa, saya tak nak kongsi di sini, saya sanggup pergi balik. Sebab kita ada hak untuk tidak berkongsi. Tak apalah, sekarang ni pun kalau bank dia nak buat promosi kan, kalau dia nak buat promosi pun dia selalu telefon. Ini yang sah lah. Dia selalu telefon. Tak apalah, kita cakaplah dengan pihak bank tu, saya betul-betul saya minta maaf, saya tak percaya, boleh tak untuk saya stop panggilan ni, walaupun orang yang telefon tu orang yang betul ke, kan, sebab kita keliru. So jadi macam pertanyaan Wani Hasrita ni, saya rasa ramai lagi kat luar sana yang sebenarnya rasa benda yang sama. Doktor, tapi sekarang ni kan kita dalam PKP, banyak dilakukan dalam talian, terutamanya macam e-dagang kan. Jadi bila adanya jual beli dalam talian seperti begini, macam tadi Wani kata nombor akaun bank saja, kan, kita nak transfer dan sebagainya, bagaimana doktor? Sebab sekarang ni semuanya dalam talian kan? Betul. Itu pun soalan tu pun bagus sebenarnya, sebab PDRM dia ada bangunkan semak mule, yang mana sekarang kalau orang nak berurusan jual beli, so dia nak melakukan pindahan wang, dia akan bagi nombor akaun, yang mana you boleh ambil nombor akaun tu, pergi dekat website semak mule, masukkan nombor akaun tu. Jadi dekat website itu dia boleh bagi tahu sama ada akaun ini adalah akaun yang sah atau tidak. Okey. Saya rasa itu merupakan salah satu inovasi dari PDRM yang saya rasa dapat membantu. Doktor boleh ni websitenya tadi apa? Semak Mule ya? Semak Mule. Semak Mule. Kalau sekarang MHI boleh kongsikan, saya rasa pun ramai yang dah tahu dekat luar sana. Semak. Nanti kita akan kongsikan laman web tersebut. Pastinya ini yang sangat-sangat memberi faedah kepada kita lah kan. Sebab sekarang ni semua kan Wani pun kita semualah, semua secara online senang kan. Itu memang saja, itu satu-satunya platform yang sekarang kita boleh bergerak untuk membeli barang dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya sudi bersama dengan kami berkongsi berkaitan dengan perkongsian pagi ini. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you so much. Stay safe. Sama-sama juga kepada kalian berdua. Itu dia Wani Hasrita dan juga Dr. Nazirah Hassan, pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, bidang pengkajian sistem keadilan jenayah UKM. Saya kira scam ni tadi yang apa yang dikongsikan, saya rasa itu sangat memberi manfaat kepada kita kan, sebab kita memang akan melalui fasa yang sama juga, cuma kita tepuk dari tanya setia. Kadang-kadang kita ni nak tahu, cuma kadang-kadang taktik dia bila meraih simpati kan, bagi kita yang macam kesian dan sebagainya, itu yang kadang-kadang membawa kepada perkara sedemikian. Betul.
Bila awak cakap mengenai meraih simpati, saya ada satu fakta nak kongsikan juga. Ini sekarang ni yang terbaru sejak PKP. Kita fahamlah dengan keadaan sekarang. Tapi ada yang mengambil kesempatan dengan mewujudkan satu sindiket untuk mencari pertolongan-pertolongan daripada yang memberi bantuan. Maksudnya kalau dia tahu ada salah seorang ataupun NGO ni bagi bantuan, ramai-ramai akan datang menggunakan akaun yang tak ada gambar profil apa semua dan meminta bantuan dengan cara kaedah yang sama tau. Jadi itu pun salah satu sindiket lah, maksudnya dia ambil hak orang lain kan. Dan itu kita perlu berhati-hati juga dan tapislah sebelum memberikan sebarang bantuan yang diinginkan. Kita semua berhati-hatilah, waspada dengan penipu yang seperti ini. Emosi penipu tu kena tinggi sikit. Elakkan dari skema. Kita nak berteriak seketika.